Alright, so petang ni kita akan cover topik heat. Okay, topik heat, haba. Okay, so ni kira bab keempat lah. Okay, bab keempat yang kita cover untuk KBSM, sesi petang. So sesi petang kita akan cover topik by topik tapi berdasarkan soalan SPM. Okay, berdasarkan soalan SPM. Okay. Alright. So dekat korang cikgu dah email bahan. Okay, cikgu email tu sebenarnya pasia je. Kalau siapa yang dah ada buku, boleh je pakai buku, tak ada masalah. So cikgu signkan soalan pasia by topik ikut bab. So cikgu send kat korang yang lama, yang memang korang takkan jumpa dekat kedai, yang daripada 2005 sampai 2012. And cikgu sendkan juga yang baru. Okay, yang baru yang dari 2012 sehingga 2018. 2019 tak adalah, cikgu tak ada set tu lah. Tapi still kita dah tengok banyak soalan tu. 2005 sampai 2018 banyak soalan. So apa yang kita akan cover adalah konsep-konsep yang ditanya dalam SPM. So mana-mana yang akan boleh dia convert jadikan soalan trial dan sebagainya, itu cikgu akan terangkan jugalah. Okay, macam mana soalan tu. Okay, so first kita tengok dekat sini. Okay. So bab ni, okay, bab ni dia tak banyak, dia ada 4 subtopik sahaja. Okay, 4 subtopik sahaja. Okay, ada 4 subtopik saja. Subtopik pertama thermal equilibrium, specific capacity, specific latent heat, and then gas law, hukum gas. So dia ada 4 subtopik saja. So dalam masa sejam setengah petang ni kita akan cuba cover 4 subtopik lah. 4 subtopik tu. Okay, so pertama kalau kita tengok dekat formula ni, kita tunjuk dulu nota. Okay, saya tunjuk dulu nota. Kejap Moving to heat. Okay. Kata counting dah kat sini. Alright, so di tengah kabur. Okay, so dah keluar. Alright. So first topik yang ada 4.1, okay, bab 4.1 adalah tentang thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium, keseimbangan terma. Tapi before that, sebelum kita masuk thermal equilibrium, ada perkara penting yang korang kena tahu dalam bab ni adalah beza antara temperature and heat. Okay, temperature and heat. So topik kita ni heat, haba. Haba. Okay, so haba. So tapi kita nak tengok haba, kita tak ada alat. Tak ada alat nak ukur haba. Tapi kita ada alat ukur temperature. Okay, ada alat ukur temperature. So alat ukur temperature, thermometer. So temperature is base quantity, salah satu kuantiti asas. Okay, maksud dia degree of hotness, unit SI Kelvin. Okay, unit SI Kelvin. So bila nak jawab gas law, hukum gas, benda ni sangat penting. Tukar Kelvin, tukar Kelvin, tukar Kelvin. So cikgu stress out 3 kali kat situ. So how to convert to Kelvin? Tambah 273. Okay, ni tak ada dia bagi. Dia tak bagi. Formula ni dia tak bagi. Ini korang kena tahu sendiri. Dia macam general knowledge. So nak tukar Kelvin, tambah 273. Tambah 273. Okay. So bila thermal equilibrium, perkara penting yang korang kena ingat, okay, bila cerita keseimbangan terma, dia hanyalah 3 perkara. Okay, 3 perkara penting. Okay, 3 perkara penting. Yang pertama, okay, so kita tengok belah kiri dulu, ada objek panas,
Macam ni cikgu tahu panas 50 darjah Celsius. And objek yang sejuk 20 darjah Celsius, lebih sejuk. Okay. Letak dia bersentuhan antara satu sama lain, kita panggil sentuhan terma. Okay, thermal contact. So apa yang berlaku? Heat will be transfer. Haba ataupun tenaga haba dipindahkan. So bila dia pindahkan, tenaga, unit tenaga sama, joule. So contoh kat sini pindah 100 joule, pindah 20 joule. So 100 ke kanan, tolak 20 ke kiri, pemindahan haba bersih. Okay, ataupun bahasa Inggerisnya net heat flow. 100 tolak 20, 80. Okay, pemindahan haba bersih dia 80. Okay. Bila pergi belah kanan, korang dah biar lama, sampai satu masa dia akan capai keseimbangan terma. Untuk level SPM dia tak tanya pun berapa lama, tak, dia tak tanya. So korang kena tahu apa yang berlaku bila dah capai thermal equilibrium, keseimbangan terma. Bila dia dah capai, apa berlaku? Yang berlaku adalah benda yang panas jadi sejuk, benda yang sejuk naik suhu dia jadi panas. Okay. Tapi suhu akhir dia, final temperature dia will be the same temperature, suhu sama. Pemindahan haba 60 joule ke kanan, 60 joule ke kiri, pemindahan haba sama. And then the last one is pemindahan haba bersih sifar. Net heat transfer zero. So bahasa Inggerisnya perkataan net zero. Kalau perkataan heat transfer same. Okay, dengar betul-betul. Heat transfer will be the same, net heat transfer zero. Bahasa Melayu, pemindahan haba sama. Pemindahan haba bersih sifar. Okay, itu 3 perkara yang korang kena ingat tentang thermal equilibrium. Topik pertama, topik thermal equilibrium. 3 je. Okay, please remember 3 je. Okay, yang dia tak bagi adalah mengukur suhu menggunakan termometer. Dekat sini ada satu formula. Okay, macam mana nak ukur suhu guna termometer, tapi termometer tu without a scale. Tak ada nombor. Okay, tak ada nombor dekat termometer tu. Right. So cara dia adalah pertama, rendam dalam ais. Bila kita rendam dalam ais, mercury dalam termometer akan naik pada satu ketinggian. Okay, and capai thermal equilibrium, dia stop. Okay, ukur berapa panjang tu, itu dipanggil L0. L0 maksudnya panjang turus mercury. Okay, ukur lah guna pembaris berapa panjang dia bila letak dalam ais. Okay. Ambil termometer yang sama, letak dalam air panas. So dia akan naik sampai 100 ni ha. So kita ukur, maknanya kita assume kalau suhu dia 100, berapa panjang dia. Okay, and then barulah kita ukur apa-apa suhu yang kita nak ukur lah. Right. So contoh kat sini, formulanya adalah suhu yang kita nak ukur adalah bersamaan dengan L theta tolak kosong bahagi L 100 tolak kosong darab 100 darjah Celsius. Okey, pernah ke keluar? Pernah 2 kali keluar SPM kertas 2. Pernah 2 kali keluar. Okey, 2 kali je. Sepanjang 2005 sampai 2018 yang cikgu tunjuk tadi, keluar 2 kali. Right. So, topik paling besar dekat dalam bab ni adalah berkait dengan heat, haba. Sebab tadi cikgu kata haba tak boleh ukur, tak ada alat. Kita boleh kira. Okay, kita boleh kira menggunakan formula, ada 2 kat sini, korang tengok belah kiri, belah kanan. Belah kiri Q equals to M mass, okay, mass objek tu yang nak panaskan tu, darab dengan C adalah yang kita nak bincang, specific heat capacity, muatan haba, okay, C, and then theta. Theta tu perubahan suhu. Okay, theta perubahan suhu, bukan suhu. So bila perubahan suhu, kalau kita buat degree Celsius ke, kita buat Kelvin ke, sama. So untuk topik ni, theta tak payah tukar Kelvin. Okay, sekali lagi cikgu terangkan, tak payah tukar Kelvin. Untuk MC theta, suhu tu tak perlu tukar Kelvin. Okay, tak perlu. Okay, cuma perkara penting yang korang kena ingat, kalau nilai C rendah, contohnya cikgu ada 300 joule untuk 1 kg bahan, ubah suhu 1 darjah Celsius. Okay, berbanding dengan yang tinggi 900 joule
untuk 1 kg bahan ubah suhu 1 darjah Celsius. Okey, ada beza nombor tu. 300 tu rendah, dia cepat panas. 900 tu tinggi, lambat panas. Setiap bahan ada nilai C yang berbeza. So ni sebagai contoh, 300 ni sebenarnya gold. Okey, 900 ni adalah aluminium. Itu adalah dia punya nilai C. Bahasa mudahnya, kalau nak panaskan 1 kilogram emas, 1 kilogram emas, 1 kg, kita perlu supply tenaga sebanyak 300 joule. Dan emas tu akan naik suhu sebanyak 1 darjah. Okay, bagi 300 joule, 1 kg emas naik 1 darjah Celsius. Okay, kalau nak naik 2 darjah Celsius, bagilah 600 joule. Sebab 300 joule ni hanyalah tenaga nak bagi 1 kg emas naik 1 darjah Celsius. So kalau korang ada 2 kg, surely you require more heat. 1 kg require 300 joule. Baru dia berubah 1 darjah. So kalau nak berubah 2 darjah, tambah lagi 300. Nak berubah 3 darjah, tambah lagi 300. Okay. Faham tak maksud tu? Okay. Faham tak maksud yang cikgu terangkan 300 tu? Faham cikgu. Okay, so tu maksud 300 dengan, kalau aluminium lagi banyak lah. Aluminium, kalau setakat bagi 300 joule, 1 kg aluminium tak naik suhu. So nak bagi aluminium naik satu darjah tau, naik berubah 1 darjah. Contoh aluminium 20 darjah Celsius suhu dia. Nak naik jadi 21 darjah Celsius. Boleh, tapi kena supply 900 joule. Barulah 1 kg aluminium boleh ubah suhu 1 darjah. Alright. So ni perkara penting yang selalu dia tanya adalah high and low. So kalau low cepat panas, high lambat panas. Okay, so another important thing bila kita cerita pasal heat, dalam bab ni kebanyakan source of heat datang daripada heater, pemanas. Pemanas tu pula source of energy dia datang daripada electrical energy. So bila dia datang dari electrical energy, heat adalah energy, so you change Q kepada electrical energy. So dia jadi PT. So PT MC theta atau PT sama dengan ML depend kepada purpose. Okay, depend kepada purpose. So cikgu lupa nak terang yang ni dulu tadi. Okay. So ni antara perkara penting yang korang kena faham. Ini dah belajar dalam kimia. This is a heating curve. Graf pemanasan. Okay, graf pemanasan. So cikgu gunakan warna biru kat sini. Warna biru kat sini adalah dia dalam keadaan pepejal yang dipanaskan. So pepejal tu kekal sebagai pepejal, cuma suhu pepejal meningkat. Meningkat sampai satu point, melting point. Okay, so bila suhu dia tengah naik tadi, suhu berubah tapi dia kekal pepejal. So kita guna MC theta. Okay, MC theta guna bila suhu berubah. Right. So yang tengah-tengah ni, pepejal jadi cecair, solid change to liquid. So solid change to liquid, korang belajar dalam kimia, waktu tu dia melting. So waktu dia nak melt pun, dia masih serap haba, absorb heat. Cuma purpose of the heat is different. Tujuan haba dia kena serap waktu tu berbeza. Tujuan haba diserap waktu tu untuk mengatasi ikatan antara zarah. Maksudnya, dia serap haba, dia tak naik suhu. Dia serap haba just untuk putuskan dia punya bonding. Okay, bila dah jadi liquid pula, liquid tu naik suhu. So sekali lagi liquid tu absorb heat, tapi tujuan heat naik suhu. So kita pakai MC theta. Alright. So nak tahu beza dia, cikgu ada buat sikit contoh soalan mudah dekat tepi ni. Okay, contoh soalan mudah dekat tepi ni sebagai contoh lah. Supaya korang dapat beza macam mana nak pilih formula. Okay. Okay, yang pertama, contoh ni contohlah. Berapakah kuantiti haba? What is the quantity of heat? Heat ni Q, haba. Kalau dia nak tukar 2 kg air, okay, 2 kg air, daripada suhu 20 naik sampai 30. Berapa banyak tenaga dia perlukan? Okay. So sekarang ni kita nak kira berubahnya suhu. So kita akan pakai MC theta. Right. Contoh pertama.
Contoh kedua, what is the quantity of heat release? Berapa banyak haba yang dibebaskan bila nak tukar 2 kg air jadi ais. Okay, 2 kg air jadi ais. Suhunya 0 darjah Celsius. So 0 darjah Celsius tu adalah dia punya freezing point, takat beku. Okay, sekarang ni kita nak tengok yang ni. Bila kita kata latent heat, haba pendam. Okay, haba pendam tu adalah tenaga. Sekejap Okay, haba pendam tu amount of energy, tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan, tapi tujuan dia berbeza. Tujuan dia untuk menukar keadaan jirim. To change state, tukar jirim. So tukar jirim tadi ada 2. Okay, ada 2. Ada 2 tu maksud cikgu, pepejal kepada cecair, cecair kepada pepejal, ataupun cecair kepada gas, gas kepada cecair. Right, bahasa Melayu dia perkataannya haba pendam. Okay, haba pendam. Kalau fusion ni haba pendam pelakuran. Okay, haba pendam pelakuran. Kalau vaporization tu haba pendam penguapan. Okay, so ada 2 haba pendam, korang kena tahu tujuan dia lah. Yang mana satu. Okay, kalau cecair kepada pepejal, yang itu adalah haba pendam pelakuran, latent heat fusion. Tapi latent heat fusion being released, dibebaskan. Okay, tak kisahlah pelakuran ke, penguapan ke, vaporization ke, fusion ke, formula dia sama. Q equals to ml. Tak ada formula lain. Okay, and formula tu diberi. QMC theta dia bagi dalam senarai, QML pun dia bagi dalam senarai. Cuma korang tahu bila nak guna. Okay, contoh yang terakhir ni contoh yang selalunya keluar dalam percubaan sebagai contoh. Okay, so berapa banyak haba diperlukan nak menukar 2 kg ais dari 0 degree to water at 30 degree. Pertama, 0 to 30, itu ubah suhu. Ubah suhu pakai MC theta. Kemudian kita tengok, oh ais jadi air. Ais jadi air itu dah peleburan, melting. So itu latent heat of fusion, haba pendam pelakuran. So guna pula Q, cari pula ml. Jumlah haba dia adalah yang ini. Kenapa kena cari jumlah haba? Sebab setiap proses tadi dia guna haba berbeza. Naik suhu, muatan haba. Heat capacity. Tukar state, latent heat, haba pendam. So kena guna dua-dua dan tambah. Yang ni selalunya dalam percubaan. Okay, dalam percubaan. Okay, so kita pergi dulu. Yang itu, satu persatu. Korang akan tengok soalan SPM. Dia tak banyak beza pun, dia akan tanya benda yang sama. Okay, first kita pergi dekat specific heat capacity, muatan haba. Kita tengok try SPM 2012 sampai 2018 dulu. Okay, kenapa tak keluar ni? Okay. Right. Okay, contoh. Dia kata M ni panas 60 darjah Celsius. Ada keping N 20 darjah Celsius, sejuk sikit. Okay, so apa yang berlaku? Ini ada sentuhan terma, thermal contact. Sentuhan terma. Jadi bila ada sentuhan terma, apa yang berlaku adalah pemindahan haba. Okay, heat transfer. Tapi dia tak nak heat transfer. Dia nak bila dah capai thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okay, 3 ayat, suhu sama, same temperature. Okay, higher salah, higher salah. Sebab kalau thermal equilibrium, dia mesti same temperature. Okay. Kedua, same heat transfer. Okay, same heat transfer. Pemindahan haba sama. Okay, last one is net rate of heat flow. Ada perkataan net. Kalau bahasa Melayunya ada pengaliran haba bersih sifar. Okay, tu je 3 perkara yang korang kena ingat. Alright. Okay, so
Keseimbangan terma, ingat benda tu. Okay, ingat benda tu. Okay, setakat ni okey ke yang ni? Ke susah? Cikgu, Ya? yang tu dia kata it's not zero tu betul ke? It's not zero? It's not zero ke zero? Yes. Oh, it's not. Okay, it's not Yeah. salah lah. It's not salah. Dia zero. Mana? Satu lagi. Ni zero. D jawapan dia. Net rate flow of heat is zero. Not zero salah. Okay, not zero salah. Is zero. Okay, adalah sifar. So 3 perkara je. Okay, 3 ayat je. So kalau korang nak goreng, maksudnya kata keluar esay, korang nak goreng dia punya application. Contoh applicationnya termometer ke, bakar kek ke, bakar cupcake. Tu bakar cupcake pun adalah keseimbangan terma. Okay, yang bakar masuk oven tu semua keseimbangan terma. Okay, contohnya ni a cake is placed in a hot oven, the temperature of a cake is the same as the oven. Suhu sama. So konsep apa yang suhu sama? Thermal equilibrium, keseimbangan terma. Okay. So ni nanti ni pemindahan haba, yang ni nanti kat situ. Okay. So benda samalah kalau keseimbangan terma ni benda sama. Okay, contohnya ni sup 95 darjah, panas gila sup dia. Okay, cuma dia kata bila capai thermal equilibrium apa berlaku. Okay, at the end jawapannya tetap sama. Okay, suhu sup tak berubah, salah. Suhu sudu tak berubah, salah sebab suhu sama. No flow of heat between soup and spoon. Tiada pengaliran haba. Okay, tengok D pula. Soup dan spoon has the same temperature. So jawapan dia adalah D. Okay, siapa boleh beritahu cikgu kenapa C ni salah? Sebab tak ada perkataan net. Okay, tak ada perkataan net. Okay, betul? Sebab tak ada perkataan net. Tapi satu lagi kenapa dia salah? Bila dia kata no flow of heat, maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Maksudnya, sup yang panas, pindahkan ke sudu, kosong joule. Sudu, pindahkan ke sup yang panas, kosong joule. Itu maksud no flow of heat. So which is benda ni tak berlaku. Dia ada. Yang dipindahkan tu sama. Maksudnya, kalau sup pindah 100 joule, sudu pun pindah 100 joule. Same heat transfer. Yang zero adalah dia punya net heat flow. Okay, net heat transfer ataupun net heat flow. Pemindahan haba bersih. So perkataan yang penting kena ada bersih. Okay, ni pun sama 2015 dia ulang sekali lagi. Sup dituangkan dalam sebuah mangkuk. Apa yang betul bila tentang heat flow. Okay. Alright. So pengaliran haba bersih daripada sup ke panas ke mangkuk. Haba mengalir hanya dari mangkuk ke sup. Ni salah Dua-dua alih haba. Dua-dua alih. Dua-dua mengalirkan. Bezanya banyak sikit je. Siapa yang sejuk, pindahkan sikit. Siapa yang panas, pindahkan banyak. Okay, dia bukan panas pindah ke sejuk. Sejuk menerima, tak. Okay, sejuk pindahkan tapi sikit. Okay, objek yang sejuk dia akan pindahkan haba. Okay, objek yang sejuk still transfer its heat but with small amount. Okay, cuma bila dah capai thermal equilibrium, net heat flow is zero. Okay, net heat flow is zero. So itulah soalan dia kalau yang ni. Kalau yang kertas 2, cikgu tunjuk satu untuk termometer, yang cakap termometer tadi. Okay, kita pergi ke contoh termometer. Tak pasti ni ada 2000, ada, patutnya ada sebab ni 2018. Adalah. Okay, cuba tengok. Thermal equilibrium kat mana Essay, bukan essay. Bukan essay. Kejap. Kejap cuba tengok. Eh. 2016 rasanya. Kita kena hafal ke formula temperature? Kena hafal. Yang tu kena hafal. Formula yang tu kena hafal. Dia pernah keluar. Sekejap cikgu tunjuk contoh dia. Ni gas law heat. Okay, untuk paper 2. Lepas ni kita pergi baru kita pergi specific heat capacity dengan latent heat.
Okay, korang boleh tengok nanti untuk thermal equilibrium kalau soalan SPM setakat macam ni je lah. Okay, suhu kopi dan sebagainya. Okay. So cikgu nak pergi ke tu. Okay, kejap. Okay. Sebab cikgu rasa dia ada tanya paper 2 2008 lah. Saya tak dapat jumpa pula dia punya soalan tu. Tapi 2015 tak cikgu, tapi tak apa, tak jumpa sini. Nanti kalau ada cikgu tunjuk balik. Okey, tak jumpa pula dia punya soalan. Tapi ada, yang theta tu ada, pernah keluar. Trial suka cikgu terus terang trial suka keluar tu sebab dalam SPM selalunya untuk thermal equilibrium dia tanya sikit. Dia tanya 3 perkara yang cikgu sebut tadi. Okay, thermal equilibrium selalunya dia cakap 3 perkara yang sebut tadi. Okay. So, kita masuk konsep yang kedua. Konsep yang kedua adalah specific heat capacity, muatan haba tentu. Okay, ingat formula dia. Specific heat melibatkan perubahan suhu, tenaga yang digunakan, diserap atau dibebaskan untuk tukar suhu. Okay, energy required by 1 kg substance to change temperature. Okay, change berapa banyak? Change temperature by 1 degree. So, tukarkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. So, formula dia adalah QMC theta. Okay, tapi kat gambar ni dia pakai heater, pemanas. So, bila dia pakai pemanas, dia akan jadi PT equals to MC theta. Right. So kalau soalan konsep macam cikgu terangkan tadi, soalan konsep selalunya melibatkan hubungan C dan juga theta. So bila kita susun PT over C M theta, so perhubungan antara theta perubahan suhu dengan C tu inversely proportional. Kalau kita ada nilai smaller specific heat, temperature dia cepat naik. Maknanya temperature dia, the higher rise in temperature if you have lower specific heat. Okay. So dekat sini, the diagram show 4 type of metal block, same mass, ni constant mass, same mass, being heated using same quantity of heat. Okay. Masa pun sama, tenaga yang disupply, power yang disupply pun sama. Okay. So dia tanya mana yang ada kenaikan suhu yang paling tinggi. Bahasa mudahnya theta yang tinggi. So theta yang tinggi, korang kena pilih bahan with the smallest specific heat capacity. Okay, so kita ada silver. Silver lagi rendah dia punya specific heat berbanding gold. Tadi cikgu kata gold 300. Silver 235. Okay. Satu lagi, kenapa cikgu pakai MC theta? Kalau ni silver block, logam, kalau kita takat naikkan suhu daripada contohnya 30 naik sampai 90, logam tu, silver block ni tak melebur pun. Okey, dia tak melebur pun. Maknanya dia tak berubah pun jadi liquid. So dia hanya melibatkan MC theta, tak melibatkan ML. Kena faham QML bila dia tukar state. Contohnya bila silver ni melting, baru pakai ML. Which is kalau nak melting, dia punya orang kata apa? Boiling point tu sangatlah tinggi, okay, untuk logam. So yang ini 387 lagi tinggi, 500 iron lagi tinggi daripada copper dan juga silver, and aluminium 900. Macam cikgu terang tadi, aluminium 900. Nilai-nilai ni tetap. Okay, nilai-nilai tetap. Nak hafal tak? Tak payah. Okay, tak payah hafal. Kalau dia suruh kira, dia akan bagi. So korang tak perlu hafal. Okay, kalau dia suruh kira, dia akan bagi dalam soalan. Right. So kalau dekat sini, siapa paling lambat panas? D inilah paling lambat panas. Sebab antara semua, nilai C dia paling besar. Okay, paling besar. Okay, itu soalan konsep lah. Soalan pengiraan ada. Okay, soalan pengiraan. Contohnya, kita pergi soalan pengiraan. Okay, ni pun masih soalan konsep,
tapi dia tukar sikit. Okay, ni soalan konsep tapi dia tukar sikit. Dia ada plumbum 130 joule per kg per degree Celsius, iron block 460 and aluminium 910. Okay. So ni mungkin nilai-nilai yang dia dapat dari eksperimen. Okay, persoalan dia, bila korang dah dapat nilai tu, siapa paling cepat panas? Okay, siapa cepat panas? Siapa yang cepat panas? Antara tiga-tiga tu. Lead. Lead. Okay. So kalau dia tanya paper 2, kenapa? Because lead has smaller specific heat capacity. Okay. Therefore, lead require small amount of heat to change its temperature by 1 degree. Okay, sebab lead hanya perlukan 130 joule tenaga, dia dah ubah 1 degree Celsius. Okay, so A, the lead block has the lowest final temperature. Blok plumbum mempunyai suhu akhir yang paling rendah. Salah lah. Sebab apa paling rendah salah? Nilai C dia paling rendah, theta dia paling tinggi. Okay, suhu dia berubah paling tinggi. Theta dia paling tinggi. Okay, aluminium block has the highest temperature. Salah juga, terbalik. The final temperature of iron equal to aluminium, tak sama. Sama kalau dia ada nilai C yang sama, baru sama. Dalam kes ni semua berbeza, so tak sama. Okay, the final temperature of lead is higher than iron block. Okay, itu baru betul. Okay, itu konsep. Kira-kira macam mana? Ni contoh kira-kira 2011. Okay, so ni contoh kira-kira 2011. Right. So dia bagi tenaga 17,600 joule. Joule tenaga tau. So tenaga kat sini adalah heat. Heat simbol dia Q. Okay, jangan confuse. Can use to increase the temperature of 800 gram. Mass dia 800 gram. So perkara penting bila buat pengiraan, wajib korang tahu tukar kilogram. Okay, ini perkara automatik yang korang kena tahu, tukar kilogram. Lepas tu suhu dia berubah. Suhu dia berubah theta. Okay. Theta ni kita tengok berapa dia berubah. So berapa dia berubah? 30 ke 55 bermaksud dia meningkat sebanyak 25 degree Celsius. Okay. So 25 degree Celsius. Okay, 25 degree Celsius sama dengan 25 Kelvin. Kenapa sama? Okay, kalau korang tambah, tukar Kelvin. 30 darjah Celsius tambah 273. Okay, tambah 273. Lepas tu 55 darjah Celsius tambah 273. Lepas tu korang tolak. Korang mesti dapat jawapan yang sama, iaitu 25. Bila korang tolak nanti korang akan dapat jawapan yang sama. Jawapan dia 25 juga. Sebab tu tak payah tukar Kelvin. Okay, tak payah tukar Kelvin. Sebab nilai dia kalau kau tukar Kelvin pun nilai dia sama je. That's why tak payah tukar Kelvin. So kita masukkan 176 kosong. Okey, nak cari C bahagi M 0.8 kilogram darab dengan 25. Okey, so korang akan dapat 880 joule per kg per degree Celsius. Okey, itu level untuk soalan SPM. Okey, setakat ni ada sebarang soalan untuk yang ni? Topik ni sebenarnya tak berat sangat. Okay, topik ni sebenarnya to be honest dia tak berat. Korang hanya perlu tahu bila nak pakai MC theta, bila nak pakai ML. MC theta bila suhu berubah, MC theta. Kalau korang nampak melting ke solid to liquid, liquid to gas, baru pakai ML. Kalau nampak dua-dua perubahan ada, pakai dua-dua campur.
Okay, pakai dua-dua campur. Okay. Kalau tak ada, cikgu nak pergi satu lagi yang selalu keluar pasal specific heat capacity, tapi yang keluar paper 2. Okay, which is land breeze and sea breeze. Okay, land breeze and sea breeze. Tadi ada cikgu nampak land breeze dengan sea breeze. Di manakah dia? Land breeze and sea breeze. Oh, tak ada kat sini. Land breeze and sea breeze kat sini. Okay. Okay, yang ni. Alright. So bila keluar yang ni, ni antara topik yang suka keluar trial. Sea breeze, land breeze. Sebab korang confuse. Mana? Macam nak tahu sea breeze, mana nak tahu land breeze? Okay. So soalan ni, soalan land breeze ke soalan sea breeze? Ni kertas 2. Ni kertas 2 tahun 2012 sampai 2018. 122. Okay. Land breeze ke sea breeze? Okay, sea breeze. Macam mana tahu sea breeze? Dia tulis. Okay, sea breeze. Dia tulis kat situ. Alright. So nak tunjuk apa? Sea breeze berlaku bila? Kalau korang nampak kat situ, sea breeze berlaku bila? Sea breeze berlaku siang. Kalau cikgu tanya land breeze, terbaliklah. Land breeze malam. Sea breeze siang, land breeze malam. Okay, tapi kena faham macam mana dia berlaku. Okay, pertama, dia berdasarkan specific heat capacity, muatan haba. Okay. Antara air laut dan tanah dekat daratan, okay, land has lower, actually yang tepat dia sand lah, tapi kita buat jalan. Land has lower specific heat capacity. Bahasa mudahnya, dekat land ni muatan haba dia rendah. Maksudnya pasir dekat pantai, okay, lagi cepat panas berbanding laut, iaitu air ada nilai specific heat yang tinggi. Okay. Sekarang itu yang pertama. Maksudnya kalau korang nak explain, specific heat capacity of land is lower than sea. Ataupun boleh tukar, specific heat of sea is higher than land. Muatan haba daratan lebih rendah berbanding muatan haba air laut. Okay, kenapa tu penting? Penting dia, bila macam tu bermaksud darat ni pada waktu siang, darat lebih cepat panas. Daratan ni lebih cepat panas berbanding air laut. Okay. So bila dia cepat panas bermaksud di darat kita ada udara panas. Di laut lebih sejuk. So bila darat cepat panas, udara panas di darat, okay, naik ke atas. Okay, haba tu, udara yang panas tu naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Okay, so udara mana lebih sejuk? Udara yang lebih sejuk dekat laut. Jadi, udara yang sejuk di laut bertiup ke tepi pantai. So dari laut ni, udara yang sejuk tadi bertiup ke tepi pantai. Okay. So sebab sejuk datang dari laut, kita panggil sea breeze. Okay, sea breeze. Sebab udara tu bertiup dari laut, so laut sea.
bayu laut. Okay. Dapat tak? Okay. Cuba kita tukar. Kalau waktu malam, kenapa dia jadi bayu darat? Kenapa dia jadi bayu darat? Okay. Cuba fikir. Waktu malam, kenapa dia jadi bayu darat? Okay. Bayu darat bermaksud sejuk datang dari darat. Angin sejuk datang dari darat. Okay, waktu siang angin sejuk dekat laut. Kenapa waktu malam angin sejuk tu dekat darat? Okay, try to think. Apa idea yang korang ada? Okay. Right. Okay. Sekali lagi berkait dengan C tau. Waktu malam dah tak serap haba. Waktu malam bebas. Okay. Kalau nilai C rendah, cepat bebaskan haba. Malam tak ada sun lah. There is no sun, yes. Waktu malam there will be no sun. Okay. Tapi moon tak efek pun cerita ni. Maksudnya walaupun ada bulan ke tak ada bulan tak efek. Okay. Efek dia bila malam kan sejuk. Okay. So waktu malam apa berlaku? Land that has lower specific heat cool faster than sea. So waktu malam darat yang mempunyai muatan haba yang rendah lebih cepat sejuk daripada laut. Ingat sea rendah tu cepat sejuk, cepat panas. Waktu siang dia cepat panas, dia absorb. Tapi waktu malam dia lepaskan pun cepat. So dia lagi cepat sejuk dari air laut. Okay, so cerita pertama dia darat. Meaning land will forever have lower specific capacity. Yes. Specific capacity tu dia memang nilai dia tak boleh ubah. Dia macam kalau land tu low, dia low lah. Siang ke malam ke dia low. Laut high, siang ke malam dia high. Sama macam cikgu tunjuk gold dengan aluminium tadi. Gold, specific capacity cikgu kata tadi, gold 300 joule. Aluminium 900 joule. So lantaklah gold tu sikit ke gold banyak ke, 1 kg gold perlu 300 joule. Kalau 1 kg aluminium perlu 900 joule. So lagi bertambah lagi banyak dia punya ni. Okay. Nilai tu tetap. Bahasa mudahnya nilai tetap. Okay, so land will forever have lower specific capacity than sea water. Okay, so ada kelebihan dia. Waktu malam dia cepat sejuk. So pada waktu malam darat lebih cepat sejuk berbanding air laut. Kerana muatan habanya rendah. Okay, land will easily cool down compared to sea water because land has lower specific heat. Okay, sekarang udara panas kat mana waktu malam? Udara panas dah duduk dekat laut. Sebab waktu malam laut tu lambat sejuk. So udara panas di laut, okay, tadi udara panas di darat. Sekarang udara panas di laut naik ke atas dan udara sejuk dari darat bertiup ke laut. So nama dia adalah bayu darat. Okay, bayu darat. Okay, so cikgu ulang balik bahasa Inggeris dia. Land has lower specific capacity, therefore at night land cool faster than sea. Okay, then hot air at the sea move up, okay, ataupun flows up. Cool air from the land flows to the sea. So the phenomena will be land breeze. Sebab sejuk je dari darat. Okay. So any further question ada tak? Boleh clear tak? Faham tak tu? Ke cikgu laju? Hot air will always travel upward. Yes. Hot air will always travel upward. Cuma beza dia dekat manalah dia berada. Waktu siang hot air tu dekat darat, waktu malam hot air tu dekat laut. Cikgu repeat balik. Okay. Okay, kita cerita satu. So kita cerita sea breeze. Okay, sea breeze. Land has low sea compared to sea water. Okay, ni waktu siang waktu siang. So apa jadi bila dia low sea, land heat up. Okay.
faster than C. Cikgu nanti akan capai thermal equilibrium ke? Thermal equilibrium mana? Oh tak, ni dah specific capacity. Ni dah tak ada thermal equilibrium. Thermal equilibrium maksudnya apa? Yang suhu tu ke? Oh, antara, okey. Okay, ni ada soalan dari kawan korang. Cikgu nanti akan capai thermal equilibrium ke? So basically laut sangat besar. Maknanya laut ada sangat banyak amount of heat yang dia nak kena waktu siang lah, waktu malam, waktu malam. Kita nak cerita waktu siang, waktu malam. Okay, waktu siang lah. Kalau waktu siang, laut ada amount dia sangat besar. Jadi bila dipanaskan oleh matahari, so terlampau banyak air nak dipanaskan, so dia kekal sejuk. Okay, dia sejuk. So memang udara tu sejuk dari laut akan bertiup. Nak kata laut dengan darat akan capai thermal equilibrium, possible lah untuk capai. Tapi bila kita cerita yang pasal land breeze and sea breeze, kita tak cerita pasal thermal equilibrium. Kita nak cerita kenapa waktu kita pergi pantai, okay, petang-petang ke tengah hari ke kita pergi pantai, kita rasalah terik matahari tu, tapi kita rasa angin yang bertiup tu sejuk. Sebab datang dari laut. Kenapa angin tu datang dari laut? Sebab laut ada udara yang lebih sejuk berbanding darat. Okay, benda tu, udara tu bergerak, dia flow. Sejuk ke panas, sejuk ke kawasan panas. Okay, so land heat up faster. Apa jadi bila land heat up faster? Hot air at land flows up. Okay, udara panas di darat naik ke atas. Cool air from sea flow to land. So ini yang berlaku, nama fenomena dia adalah sea breeze. Okay. Kalau land breeze, ayat pertama sama. Ayat pertama ni sama, land has low specific heat. Tapi waktu malam, kita tukar sikit lah, bukan land heat up. Land cool down faster than water. Okay, then sea. Okay, lepas tu hot air bukan lagi dekat land. So hot air sekarang, hot air at sea flows up. Cool air from land flow to sea. So nama dia land breeze. Okay, bayu darat. Okay, dapat tak? Cikgu please repeat balik. Lisa dapat? Cikgu dah repeat dah. Okay. So that's the difference between land breeze and sea breeze. Boleh? Okay tak? Okay, I think itulah perkara yang dia selalu bagi korang confuse lah. Dan antara benda confuse yang selalu keluar yang buat korang confuse is this. It's either land breeze or sea breeze. Sebab dia suruh terangkan nanti 4 markah. Tak tahu jawab, hilang 4. Okay, so kalaupun tertukar, contoh tertukar, yang korang hafal tu land breeze waktu malam. Tiba soalan dia keluar sea breeze. Sebab korang sibuk hafal, korang tak faham, korang sibuk hafal. So bila hafal banyak nanti boleh tertukar. So that's why cikgu lebih suka kalau korang faham situasi tu. Si rendah cepat panas, si tinggi lambat panas. Bukan saja lambat panas, lambat sejuk. So waktu malam, darat lagi cepat sejuk, laut lagi lambat sejuk. So laut lagi panas, darat lagi sejuk, angin dari darat pergi laut. Waktu malam, land breeze. Waktu siang, darat cepat panas, laut lambat panas. So waktu siang, laut tu sejuk, darat tu panas. So udara panas dekat darat naik atas, sejuk dekat laut pergi ke darat. Sea breeze. Boleh tak? Okay. Clear Okay, so hopefully korang jangan just hafal dia, faham situasi dia.
Okay, next antara yang suka keluar adalah kalau eksperimen, sekejap Okay, tu untuk ni lah. Next, ni AC tadi. Yang kita tengok ni bahagian AC lah. Kita tengok sikit. Okay. So gas law. Okay, kita tengok kepada latent heat, haba pendam haba pendam. Latent heat macam cikgu terangkan, dia adalah ubah state. Okay, ubah jirim. So contohnya dekat sini. Okay, contoh ni eksperimen dia. Dia ada ice cube. So dia pakai power supply. Okay, power supply ada P power supply. And then dia akan on. Berapa lama dia on, darab dengan masa berapa lama dia on, itulah heat being supply, PT. Okay, heat being supply, PT. So itu yang dia supply. So apa ice buat? Ice serap dia. Serap heat tu. Ice serap heat tu, dia absorb. Cuma tujuan dia untuk apa? Okay, dalam kes ni tujuan dia supaya ice tu melt. Okay, melting. So bila melting, kita tak pakai MC theta. Sebab MC theta tukar suhu. Dekat sini melting. Melting ni tukar state. Pepejal jadi cecair. So tujuan dia adalah untuk tukar state, ML. Nampak Kalau tujuan dia untuk naik suhu, MC theta. Okay, so dekat sini diagram show ice cube being heated by 60 watt. Ni power dia. Selama 60 second, ini masa dia panaskan, PT. Okay, and then the melting ice cube are collected in the beaker. The specific latent heat of fusion is this. Okay, tengok perkataan dia. Dia kata haba pendam pelakuran. Kenapa pelakuran? Macam cikgu terang tadi lah. Pelakuran ni pepejal jadi cecair. Okay, pepejal jadi cecair. Solid to liquid. Okay, solid to liquid. Sebab tu dia kata latent heat of fusion. Okay, so sekarang ni masalah dia. Mass dia nak ambil mass yang mana? Korang nak ambil mass ice ni ke? Korang nak ambil mass water? Okay, cuba bagi tahu. Korang nak ambil mass yang mana? Mass mana kita nak ukur? Sebab PT equals to ML. Power dah ada 600 watt kat sini. Masa dia panaskan pun 60 saat. Mass, lepas tu latent heat pun dia bagi 3.3 kali 10 kuasa 5 joule per kg. Okay. Persoalannya nak ambil mass yang mana? Alright, mass of both. Mana boleh both? Mana boleh both? Water cikgu. Water. Kita ambil water. Kenapa water? Tak tahu. Sebab water ni mass yang melting. Hasil daripada peleburan apa dia? Hasil daripada benda kira melebur lah kan. Pepejal jadi cecair. Hasil dia apa? Hasil dia water. So kita ukur yang water tu berapa mass water. Berapa mass water. Mass water. Bukan mass ice. Okay, mass water. Right. So kat sini dia tanya dulu. What is the meaning? Okay. Meaning. Okay, meaning Meaning dalam bab ni yang korang kena ingat memang selalunya keluar. Okay, selalunya keluar. Heat capacity, specific heat capacity, specific latent heat fusion, specific latent heat vaporization. 3 tu. Okay, 3 tu. 3 tu keluar. Maksud. Okay, maksud. Okay, maksud keluar 3 tu. So kat sini latent heat fusion. So latent heat fusion, kalau bahasa Melayunya cikgu type dekat korang tu, bahasa Inggeris dia, amount of energy required by 1 kg substance to change state. Okay, lepas tu fusion. Fusion from solid to liquid. Okay, solid to liquid without changing ataupun at constant temperature. Okay, tenaga haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk
menukar keadaan jirim. Okey, tukar dari apa? Dari pepejal kepada cecair pada suhu tetap. Okey, suhu tetap tu korang tahu, suhu tu nama dia adalah melting point. Takat lebur. Okey, so cikgu tulis kat chat supaya dia keluar dekat korang punya screen. Dia keluar kat screen tu. Okey, dapat So cikgu tak tulis kat tu, ruang dia sikit. Okey, yang penting B. Kenapa suhu tak berubah? Korang ada belajar dalam kimia. Kenapa dia tak berubah? Okay. So dia tak berubah because energy being used to break the bond between particle ataupun between molecule. Okay. Sebab tenaga tu digunakan untuk memutuskan ikatan antara zarah. Okay. Tujuan tenaga kat sini untuk memutuskan ikatan antara zarah. Okay. Kalau guna force of attraction pun boleh. Okay, energy is used to break the force of attraction between the bond. Boleh juga. Okay, yang jawapan kawan korang tulis dekat tu, saya kira tulis tu boleh. Force to break the force of attraction instead of tulis bond pun boleh juga. Okay. So bila yang ini, okay, yang ni tak semestinya terus kena pakai PT, MC, tak. Kena tengok dulu. Dia tanya apa? Calculate energy absorb. Energy absorb maksudnya dalam konsep ni, dalam topik ni, yang korang kena anggap macam ni tau. Berapa tenaga dia bagi, itulah tenaga dia terima. Okay, so kita sentiasa assume dalam bab ni, sentiasa assume there is no heat loss. Kalau orang tanya apa assumption dia, kita nak pakai formula PTML, PTMC theta, apa assumption dia? Assumption dia is all the energy being given, that's the energy being absorbed. Okay, so kalau dia tanya berapa energy being absorbed, so kita boleh kira berapa energy being given, PT. So 600 watt, okay, 600 watt darab 60. Okay, kalau recap balik dalam bab 2, watt tu adalah joule per second darab dengan second. So second potong, so korang akan dapat 3600 joule. Itu dia punya tenaga being supply, dan that is the energy being absorbed. Sama. Okay, bila dia minta berapa mass of ice melt, barulah kita samakan energy being supply, energy being absorbed untuk tukar state. So mass dia adalah energy being supply over latent heat. Okay, so dia supply 3600 joule. Okay, yang untuk tukar state tadi adalah 3.3 kali 10 kuasa 5 joule per kg. Okay, joule per kg. So potong joule, yang tinggal kilogram. Okay, and the answer will be 3600 bahagi 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Betul ke? Cuba pakai kalkulator telefon. Okay. So sentiasa ukur ais yang melt. Melt maksudnya ukur dekat bika yang kat bawah tu. Okay, dekat bika yang kat bawah tu. Okay, ada sebarang soalan? Tak, cikgu. Tak ada, okay. So, yang dekat sebelah sini, ni soalan specific heat, cuma
Cikgu nak buat soalan kira dia dekat sini. Yang ni. Okay. Right. So ni ada kettle. Dalam kettle tu ada air. Air sebanyak 0.5 kg. Right. So kalau dalam percubaan, kadang-kadang dia tak bagi kilogram. Dia saja letak liter. So korang kena faham 1 kg sama dengan 1 liter. 1 kg 1 liter. So kalau korang ada 1 kg, contohnya okay, korang beli air mineral Spritzer 1.5 liter. 1.5 liter tu kalau korang pegang, maksudnya korang tengah pegang 1.5 kilogram. Right, 1 kg 1 liter. So kalau dia buat liter, kalau contoh trial dia buat liter, you need to know yang liter tu 1 liter 1 kg. Kalau dia kata 5 liter, bermaksud 5 kg. Okay, so tu antara trik yang kena faham lah. Trik yang selalunya kalau dia nak keluar dalam percubaan. Okay, kettle contain 0.5 kg. Ni tak ada masalah, dia dah bagi mass. Okay, cuma dia kata average heat absorbed by the water is 16 joule per second. Okay, 16 joule per second ni sebenarnya 16 watt. Joule per second tu watt. Okay, joule per second adalah watt. So ini sebenarnya 16 joule per second adalah power dia, P. Okay, tapi dia absorb selama 25 minit. Kat sinilah yang kena tukar. Kita tak nak minit, kita nak saat. So saat 25 minit, 1 minit 60 saat. So kita kena tukar 25 minit, tak nak minit. Minit duduk bawah. Saat kat atas. Boleh potong minit. Okay, tinggal saat. So 1 minit 60 saat. So darab dengan 60. Masa pemanasan dia adalah 25 darab 60. 1500 saat. Okay. Berapa tenaga yang air tu serap? Sebab dia serap 1 saat 16 joule, 2 saat 32 joule. Okay, sebab dia naik 16. So 1500 saat berapa banyak? So tenaga yang diserap PT. So P 16 joule per second darab dengan 1500 second. Second potong. So korang akan dapat 24,000 joule. Okay. So sekarang dia panaskan air. Air tu tak berubah jadi gas. Air kekal air. Cuma air tu naik suhu. So kita akan pakai PT equals to MC theta. Dia nak apa? Dia nak theta. Temperature. Rise in temperature. Ataupun kenaikan suhu ni theta. Berapa suhu berubah? So kita boleh kira theta. PT over MC. So PT dah kira 24,000. Mass 0.5 kg. NC is 4,200. Okay. So kita kira, kita akan dapat 2400 bahagi 2100. Oops. Okay. So betul ke ni? 11.42 ya ke? Tak 11.42 pula. Cikgu pakai kalkulator phone. Mana cikgu pakai kalkulator sebenarnya? Betul cikgu, dapat tu juga. Dapat tu juga Ya. 24,000 bahagi 2100. Yalah 11.43. Okay, unit. Unit nak buat apa? Kat sini korang buat degree Celsius pun betul. Korang buat Kelvin pun betul. Dia tak bagi salah. Sebab perubahan suhu tak kisah. Kelvin dengan degree Celsius sama. Okay. Alright. So dapat tak kat situ? Itu dia punya contoh lah. Okay, contohnya untuk ni. Okay, so next one. Ini specific capacity. Okay.
Okay. So itu untuk ni lah. Barulah kita boleh masuk topik terakhir. Cuma kita tengok satu soalan latent heat yang suka tanya dalam SPM. Kalau SPM dia suka tanya graf. Okay, dia suka tanya graf. Contohnya 2018 soalan 22, dia tanya graf. So ni graf pemanasan. Okay, graf pemanasan. So yang P ni solid lah. Okay, bila Q tu solid tukar liquid. R ni liquid. And S ni adalah liquid tukar gas. So ini adalah gas. Kalau kita tengok graf tu pun, ini adalah graf pemanasan untuk ais lah. Ais. Sebab ais kosong, bawah suhu kosong dia ais. Bila suhu kosong dia melting. Okay, lepas tu naik 100 ni adalah dia punya boiling point, takat didih. Okay, boiling point, takat didih 100. Okay, soalan dia mudah je. SPM memang kebanyakan untuk latent heat dia banyak graf. Which phase show a process of latent heat fusion? Ni je yang kena hati-hati. Latent heat tapi fusion. Kat mana haba pendam, pelakuran. Sebab kita ada dua. Pelakuran, penguapan. Fusion and vaporization. So yang Q ni fusion. Yang S ni vaporization. Okay. Formula cikgu? Formula sama. Okay, formula sama. Formula sama. Okay, cuma secara ninya kalau katalah orang tanya mana tenaga lebih? Nak tukar solid jadi liquid ke liquid jadi gas? Mana tenaga lagi banyak kita nak pakai? Solid to liquid atau liquid jadi gas? Okay, so untuk solid to liquid, dia nilai dia adalah 3.3 10 kuasa 5 joule per kg. Okay, joule per kg. Ini untuk latent heat of fusion F. Okay, latent heat vaporization dia lebih sikit. Allah, berapa nilai dia? Okay. Nilai dia, sekejap, tiba aku lupa. Okay. Nilai dia lebih besar lah daripada, lebih besar dari 3 point, lebih besar daripada 3.3. Okay, nilai dia lagi besar. So kat sini sekejap, cuba tengok. Okay, vaporization dia lebih besar 22. Okay, dia lagi besar. Dia 2.26 kalau untuk water. Ni water Ni water. Sebab kita tengah cerita ice. So untuk solid to liquid 3.3. Okay, tepat dia 3.34 lah. Okay, kalau untuk liquid jadi gas, nilai dia lagi besar 2.26. Tapi 10 kuasa 6. Okay. Sama juga nilai-nilai tu nilai yang tetap. Nilai yang tetap sama macam specific heat tadi. Okay, specific heat tadi kalau contoh gold 300 joule per kg per degree Celsius. Kalau water, popular water lah, water 4200 joule 1 kg water naik suhu. So nilai tu nilai tetap. So kalau dia dalam soalan, dia akan bagi. Cuma secara ninya, cikgu nak bagi pengetahuan amnya adalah antara solid tukar liquid dengan liquid tukar gas. So lagi banyak tenaga nak guna bila liquid tukar gas. Okay, liquid tukar gas tu lagi banyak tenaga perlu. Digunakan untuk mengatasi force of attraction. Okay, so lagi banyak tenaga. Alright. So setakat ni okay, untuk recap ada sebarang persoalan yang masih tak jelas. Okay, cikgu dah jawab benda yang selalu korang confuse, latent heat, specific heat dengan yang paling penting tadi apa nama tu, land breeze and sea breeze. Okay, land breeze and sea breeze. Baru boleh masuk last one. Last one is topik yang gas law. Okay, gas law. Gas law ada 3. Alright, gas law ada 3. Okay, gas law ada 3.
Cuma dalam senarai formula, dia tak bagi. Satu pun dia tak bagi. Okay, untuk gas law, satu pun dia tak bagi. Yang ada dalam senarai, dia tulis macam ni. PVT sama dengan constant. Yang tu adalah dalam senarai. Senarai formula. Okay. Kalau tak percaya, kejap kita buka. Okay, kejap Cikgu tunjuk balik senarai formula. Okay. Ni jauh nak ke atas ni. Tak apa, kita gerak ke atas, gerak ke atas, gerak ke atas. Nak tunjuk kat korang. Okay, kena tunjuk kan supaya korang betul-betul percaya. Kan cikgu cakap je kan, betul ke tak? Okay. Tada. Okay ni. Kat sini. Alright. This one. Ni dia bagi. MC theta dia bagi. 13 ni, dia bagi gini. Dia bagi macam tu je. Dia tak bagi tahu law apa tak, formula apa tak. Dia bagi macam tu saja. Okay, ni paper 2 punya persamaan. Kalau sepatutnya ada satu lagi ni, ML dia bagi juga. Kalau paper 1 SPM dia bagi ni ML. ML. So dia bagi macam ni, PVT. Okay, so cara dia adalah korang ambil formula nombor 13 tu, buat segitiga. Okay, buat segitiga, letak macam ni. Sediakan 3 ruang. Salin balik PVT. Okay, PVT. Lepas tu dia punya formula adalah, kalau bahasa Melayunya belah kanan ni, tekanan bagi cikgu. Tengok. Pressure cikgu nak ajar orang. Okay, pressure. Pressure bagi cikgu. Okay, so bagi tu Boyles lah. Boyles, ni cikgu, ni Charles. Kalau nak terbalik pun boleh. Kalau korang sebagai student terbaliklah baca. Cikgu bagi pressure. Kan? Kalau student korang akan baca dari kanan. Cikgu bagi tekanan. Okay, tapi untuk cikgu dia baca dari belah kiri. Tekanan bagi cikgu. Right. So kat sini formula dia macam mana? Formula dia setiap satu tu, kalau Boyles korang ambil yang atas je. Yang atas Boyles, yang atas P1 V1, P2 V2. Okay. Kalau Charles ni ambil V1 T1, V2 T2. Pressure pula P1 T1, P2 T2. Okay. Diingatkan ini adalah formula. Okay, ini adalah formula. Bukan dia punya hubungan. Right? Cik ulang sekali lagi. Ini adalah formula. So soalan yang melibatkan formula, ini formula dia. Tapi ni dia bukan dia punya relationship. Sekejap lagi cikgu terangkan relationship. This is just for you to choose which gas law and which formula to choose. Okay, baca soalan korang tahu, oh maklumat soalan ni ada apa? Oh, ini Boyles law. Okay, apa formula Boyles law? Itu saja. Okay, ataupun korang baca soalan, ni ada pressure ni. Ni ada temperature ni. Oh, ini pressure law. Okay, apa formula pressure law? Right, so hanya untuk formula. Okay, so hubungan dia, cikgu terangkan kat sini. Okay, so hubungan dia jadi, mengapa dong gini? Okay. Sekejap. Okay, ada hubungan dia. Kita nak bagi hubungan. Tadi formula yang cikgu terang tadi, formula. Okay, hubungan dia, Boyles law, hukum Boyle kata pressure dengan volume. Okay, pressure of gas. Okay, pertama nama dia gas law. Gas law tu besar. Dalam gas law ada 3 orang yang kaji pasal gas. Boyles, Charles and nama betul dia Gay-Lussac's law. Tapi untuk korang punya syllabus dia bubuh pressure law. Kalau yang tepat dia Gay-Lussac's law. So ada 3 law. So daripada 3 law ni Boyle cakap apa? Boyle kaji pressure of gas and volume of gas. So Boyle kata pressure of gas inversely proportional to volume. So kalau pressure bertambah, volume berkurang, inversely proportional. Syarat dia temperature kena constant. So kalau nak kira Boyles, temperature kena constant. So dia punya persamaan, ni hubungan pressure dengan volume.
Bila dijadikan persamaan, dia jadi pressure inversely proportional to volume. Okay, berkadar songsang. And bila dia buat PV sama dengan constant. Alright. So dapatlah formula tu. Okay, apa maksud constant? Cikgu buat gini. Kalau cikgu ada 2, pressure 2, volume cikgu 10. So 2 darab 10 adalah 20. Okay. 20 tu constant. Maksudnya kalau pressure cikgu bertambah jadi 4, volume cikgu berkurang jadi 5. Supaya 4 darab 5 kekal constant 20. Okay. Faham tak? Untuk Boyle's law. Tapi hubungan still hubungan dia bila pressure rendah, volume tinggi. Bila volume naik jadi 4, pressure naik jadi 4, volume berkurang. So itu maksudnya inversely proportional. Clear? Okay. Satu perkara yang penting, inversely proportional tak sentuh paksi Y bila kita lukis graf, tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Kalau yang macam belah sini ni, yang cikgu tengah bulat sekarang ni, ini graf yang salah. Kalau sentuh paksi Y bukan inversely proportional, bukan berkadar songsang. Okay. Yang ini jarang keluar berbanding 2 lagi law. Sebab apa 2 lagi law popular keluar. Okay. So kedua-duanya pressure law dia hubungan antara pressure dengan temperature. So pressure law kata hubungan dia directly proportional, berkadar terus. Okay, Charles law pun kata hubungan volume dengan temperature berkadar terus. Okay, so bila disusun P sama dengan KT and then dapatlah formula P1 T1 P2 T2. Okay, kenapa yang ini berkadar terus? Okay, cikgu tunjukkan dalam bentuk nombor. Kalau cikgu ada 20 bahagi dengan 4, jawapannya 5. Okay, kalau cikgu ada 50 bahagi 10, jawapannya 5. Okay, korang boleh nampak kat sini, waktu temperature rendah, belah atas ni pun nilai dia rendah. Bila temperature dia tinggi, nilai atas tu pun tinggi. So hubungan dekat situ directly proportional, berkadar terus. Okay. Perkara yang paling penting, kenapa pressure law, Charles law suka keluar? Sebab dari dulu kesalahan yang student akan buat adalah lupa tukar Kelvin. Okay, sekali lagi, lupa tukar Kelvin. Okay, kat sini, dua-dua law ni, tukar Kelvin tu wajib. Tukar Kelvin tu wajib. Okay, sekali lagi cikgu ulang tukar Kelvin tu wajib. Macam nak tukar Kelvin? Cikgu dah terang tadi awal-awal. Tambah 273. Okay. So kalau dia buat graf, contoh dia buat graf pressure law, okay, pressure and temperature dalam unit Kelvin, dia start dari kosong. Tapi kalau dia buat pressure and temperature tapi dia pakai degree Celsius, dia akan start tarik sampai ke belakang dekat negatif 273. Okay. So kosong Kelvin bersamaan negatif 273 degree Celsius, which is sangat sejuk. Kita tak capai pun suhu tu. Okay, tapi apa jadi kalau capai suhu negatif 273 ataupun kosong Kelvin? Ini suhu ni kita panggil suhu sifar mutlak. Bahasa Melayunya. Bahasa Inggerisnya absolute zero. Okay, apa berlaku kalau kita capai suhu tu? Suhu negatif 273 degree Celsius ataupun kosong Kelvin ni. Apa berlaku adalah kalau capai suhu ni, gas tak boleh bergerak. Sebab gas waktu tu pressure dia kosong. Okay, tak ada pergerakan langsung. That's why kalau korang ada suhu sejuk macam mana pun, pergi kutub negatif berapa puluh sekalipun, still gas boleh gerak. Sebab dia tak, pressure dia takkan kosong. Okay, nak dapat pressure kosong, gas tak bergerak langsung, boleh, tapi kena capai suhu ni. Which is impossible lah. Dalam dunia ni, kita rasanya impossible nak capai suhu tu. Gas tak jadi solid. Gas tak jadi solid. Okay. So gas jadi solid tengok kepada jenis gas juga. Sebab gas nak ke liquid, liquid nak ke solid. Tapi ni kita cerita gas ni maksudnya
Macam udara kita, sekeliling kita pun kira gas juga. Okay, dia kira gas juga. So tak semua gas senang-senang nak jadi solid tak. Okay, so clear yang tu. Okay, soalan SPM macam mana? Kita pergi soalan SPM yang selalu terkantoi. Okay, yang terkantoinya, ya, kita pergi. Kalau ni alright. Kita pergi gas law. Okay, ni specificity, capacity, okay, gas law. Alright, contoh untuk soalan graf. Okay, contoh untuk soalan graf. Macam cakap tadi, graf korang kena tengok x-axis, paksi x. Paksi x dia penting kalau melibatkan suhu lah. Okay, pertama 29. Okay, so which of the following graph show relationship between pressure and temperature? Constant volume. Okay, so nak tahu law mana, buat segitiga. PVT, dia tanya pressure and temperature. So belah sinilah. Belah sini adalah pressure law. Hukum tekanan. Okay, mana graf hukum tekanan? Macam cikgu terangkan tadi, pressure, kalau temperature Kelvin, start 0. So jawab dia A. Okay. B ni boleh jadi betul. B ni boleh jadi betul. Kalau bawah ni degree Celsius. Sebab ni kalau kita tarik ke belakang, dia akan potong dekat negatif 273. Okay. So 31, dia tanya Boyle's law. So Boyle's law yang mana? Boyle's law yang atas. Pressure and volume. Boyle's law. Okay, so apa hubungan dia? Inversely proportional. Okay, inversely proportional maksudnya kalau cikgu buat pressure, volume, dia macam ni. Okay, inversely proportional. Tapi dia buat 1 over volume. So 1 over volume dia jadi directly proportional. Yang ni korang belajar dalam matematik. Okay, korang belajar dalam matematik. Kalau benda tu inversely proportional, korang buat 1 per A, dia jadi directly proportional. Berkadar terus. Okay, setakat ni clear? Sebelum kita pergi soalan kira-kira. Alright. So kita pergi soalan kira-kira. Kita ke soalan kira-kira. Okay, so contoh dulu satu untuk contoh eksperimen. Alright, kita tengok kat sini. Ini adalah Boyle's law. Okay, kenapa cikgu tahu ni Boyle's law? Pertama, dalam ni ada gas. Dan ruang ni sangat besar. So gas tu ada kawasan yang besar, volume gas dekat situ adalah besar. Okay, isi padu gas besar. Okay, dan ruang yang sangat besar untuk bergerak. So Bourdon gauge baca tekanan, so tekanan dia rendah. Tapi bila kita tekan picagari tu, apa yang berlaku, ruang ni dah jadi semakin kecil. Volume semakin kecil. So pressure dia bertambah. Dan benda ni tak ada suhu, tak ada pembakaran langsung, tak nampak pun Bunsen burner, tak ada. So ini adalah Boyle's law. Okay, Boyle's law. Okay. Yang ini pula, investigate relationship between length and temperature. Okay. Cikgu tak ada pun tadi length and temperature. Right. So ini, kalau kata dalam paper 3, okay, paper 3, ini adalah untuk Charles law. Okay, kenapa length pula? Alright. Dekat sini dia letak mercury. Dekat dalam ni ada trap air. Maksudnya dalam ni ada gas. Dekat bahagian bawah ni ada gas. Okay. So bila kita kira tube tu. Okay, tube. Kata cikgu buat petak lah senang. Nak bagi faham. Okay. So kalau kita kira volume.
kalau kita kira volume. Volume, length times length times length. Ataupun area times length. Bahasa mudahnya, bila kita panaskan suhu bertambah, mercury ni jadi apa? Mercury naik atas. Bila mercury naik atas, ruang untuk bahagian bawah ni akan bertambah. Okay. So, dia tak tukar area sebab area dia sama. Tapi bila length dia bertambah, sebenarnya secara automatik volume tu pun bertambah. So, ini adalah Charles Law. Walaupun dia tak buat volume bertambah, temperature bertambah, eksperimen dia tunjukkan length bertambah, temperature bertambah, itu pun Charles Law. Okay, clear? Okay, faham tak kenapa cikgu kata ni Charles Law? Sebab Faham juga. dia naik tu length berubah tapi sebenarnya volume berubah. Okay, so bila dia tanya graf, soalan graf ni standard lah. Korang kena ingat balik. Charles Law ada temperature. So perhatikan paksi X. Degree Celsius, degree Celsius, degree Celsius, degree Celsius. So kalau degree Celsius tak boleh start kosong. So B ni salah. Kalau degree Celsius dia akan start negatif 273. So jawapan dia donkey. Okay, so sekali lagi cik terangkan charge dengan pressure, tolong tengok paksi X. Tolong tengok paksi X. Okay, so kita nak tengok kira-kira last one kat sini. Ni kira-kira. Okay, ni kira-kira 2012. Okay, pertama tengok dulu soalan ni. Korang bagi tahu cikgu ini maklumat ni apa yang ada. And then which gas law? Which gas law? Mana hukum gas yang terlibat? Soalan 37 ni. Okay, hukum gas yang mana? Okay. Pressure, okay, good. Pressure law. Okay, ada yang tanya. Okay, betul. Pressure law. Okay, so pressure law apa formula dia? P1, T1, P2, T2. Okay. So, waktu temperature 27, ni temperature dia. And bacaan pressure dia 100, ni pressure dia. Okay, bila balon tu dah naik ketinggian, satu ketinggian, macam korang belajar bab 3, okay, lagi atas, ketumpatan udara lagi rendah. Okay, pressure atmosferik pun rendah. Ni pressure atmosferik ke atas lagi rendah. Soalan dia adalah berapa suhu ke atas tu. Okay, berapa suhu ke atas. Bila balon ni naik atas, berapa suhu ke atas. What is the temperature at the altitude. Lagi tinggi berapa suhu dia. Okay, try to calculate. Berapa suhu dia. Okay. Alright. Okay, so cikgu bagi kat situ. Korang tinggal masukkan dan calculate berapa suhu dia. .3. Okay. Lain? Selain daripada 24.3? Ada jawapan lain? Okay, so C. Amal pun jawab C. Syakira jawab C. Alright. So, kita buat dia punya pengiraan. Okay. Okay, nampak tak kalkulator? Nampak Okay. So, kita masukkan 100 bahagi. Okay, suhu kat bawah. Yang ini pressure nombor 2, 90 bahagi suhu yang kita nak cari. Okay. So, kita nak susun nak cari formula suhu kat bawah ni. Sebenarnya dia macam ni. Okay. So, 100 bahagi 27 tambah 2, 7, 3. Tada. Okay. 100 bagi 27 tambah 273. Lepas tu, kita pindahkan nak dapat T2. Ni adalah 27 tambah 273. So, T2 adalah 90 darab 300 bahagi 100.
Okay, so korang akan dapat kena tukar Kelvin. Yes, kena tukar Kelvin. Wajib. Kan Cuk kata tadi ada dua yang wajib. Ada dua yang wajib. Charles law, pressure law. Charles law, pressure law. Hukum Charles, hukum tekanan. Hukum Charles, hukum tekanan. Tukar Kelvin. So bila korang buat ni, korang akan dapat 270 Kelvin. So tukar balik degree Celsius. 270 Kelvin tolak 273 negatif 3 degree Celsius. So jawapan dia A. Inilah Encik kata kalau keluar ramai terciduk sebab lupa tukar Kelvin. Ingat dua gas law wajib. Wajib tukar. Wajib tukar. Wajib tukar. Charles pressure. Charles pressure. Okay, hukum tekanan, hukum Charles wajib tukar. Okay, wajib tukar. Okay. Wajibul gunah, kalau belajar tu wajib dengung. Ini wajibul tukar, wajib tukar. Okay. So kena tukar Kelvin. Dua law je tukar Kelvin. Dua law je tukar Kelvin. Kalau ada keluar soalan, tukar Kelvin. And dia memang suka keluar pressure law dengan Charles law. Sebab dia punya dia macam bukan harapan lah. Dia memang dia tahu korang akan jawab C. Berjamaah beramai-ramai jawab C. So dia tanda tu dia macam sambil tanda dia gelak. Kena tipu, kena tipu, kena tipu, kena tipu. Okay. So korang janganlah jadi mangsa penipuan lagi. Okay, dua law, jangan lupa tukar Kelvin. Right. So itu kalau keluar exam, dia adalah soalan yang macam dinanti-nantikan kesalahan berjamaah. So make sure korang tak dijadikan bahan jenaka orang menanda kertas exam. Okay. Especially paper 2. Paper 2 tu pun boleh keluar tau. Paper 2 pun boleh keluar juga. So dia akan tanya benda yang sama lah. Kalau disuruh kira tu dia akan tanya benda yang sama. Which law? Okay, kat sini ada tak soalan kira-kira? Satu lagi. Kita cuba tengok satu lagi. Kejap. Last one lah. Last one for today. Ni ada juga. Okay. Ni ada juga 2015. Okay, ni 2015. Sama juga soalan dia. Tapi ni pressure law, pressure tayar. Okay, soalan dia bezanya dia tak tanya temperature. Sekarang dia tanya korang pressure. Okay, so pressure tayar tu 200 kilopascal pada suhu 30. Suhu 30, pressure dia 200. Okay, lepas perjalanan jauh, suhu dia naik 60. Berapakah pressure tayar waktu tu? Okay, so ini pun pressure law. P1, T1, P2, T2. Pressure law juga. Jangan lupa tukar Kelvin. Jangan lupa tukar Kelvin. So 200 per. Okay. Dia kata tadi suhu 30. Okay, 200 tu suhu 30. Okay. Kilopascal tak apa sebab jawapan dia kilopascal. So tak payah tukar. Okay, 200 kilopascal, suhu tu kena tukar. 30 campur 273. Okay, sama dengan tekanan nak cari bahagi 60 tambah 273. Okay, so korang kena buat macam tu lah. And then kita kira last one for today. So yang ni senang sikit sebab tak payah tukar balik macam tadi korang cari suhu, dapat Kelvin, tukar balik degree Celsius. Yang ni tak payahlah. Yang ni agak mudah. So 200 bahagi 203 darab 303 darab 333. Okey. So dia jadi 219.8. Habis kat situ. Okay. So ini Boyle's Law 2016. Okay, ni Boyle's Law. Macam ni je untuk Boyle's Law sebab ni ada piston, ni volume, ni cover pressure. So dia suruh kira juga.
So yang ni tak ada trik apa-apa. Boyle's law tak ada trik Boyle's law tak ada trik. Yang ada trik adalah Charles law. So kalau Boyle's law, contoh kat sini dia pakai centimeter cube, pakai je centimeter cube, tak apa. Pressure law dengan Charles law kena tukar Kelvin. Yang ni tak apa, pakai je maklumat dia bagi. So ini P, ini V, V1, P1, V1. So dia kata berapa bacaan volume, what is the new reading when the volume is ni V2. So berapa bacaan pressure Bourdon gauge tadi. So P1 V1 sama dengan P2 V2. Kita nak cari P2. So P2 is P1 V1 over V2. Okay, P1 V1 over V2. Tak nak keluar dah cikgu punya pen. Mana boleh tak nak keluar? Bukannya dia dakwat. Ke bateri habis? Aduh, okey. Habis ink pakai pen macam ni pun habis ink ke? Okay, maybe bateri lah, bateri. Cikgu rasa cikgu punya bateri kot. Tak apa. Okay, so korang kira, it's okay. So kita kira berapa, pakai kalkulator biasa je, 1 kali 10 kuasa 5, and then darab 40 bahagi 10, jawapan dia A. Okay, A. Okay, so jawapan dia A, ayam. Boleh tekan tapi tak boleh tulis. Okay, so jawapan dia A, ayam. Alright, so jawapan dia A, okay? Itulah contohnya. Okay, contoh-contoh untuk soalan SPM. So kita hari ni, hari ni kita dapatlah recap balik topik heat. Yang pertama, kita tengok thermal equilibrium. So untuk thermal equilibrium jangan lupa 3 perkara. Heat will be the same. Okay, heat transfer will be the same. Net heat transfer 0. Pemindahan haba sama. Pemindahan haba bersih kosong. Suhu sama. Lepas tu jangan lupa formula untuk termometer. Okay, cikgu tak dapat jumpa soalan dia, tapi untuk trial confirm ada. Termometer tu, trial selalunya dia suka keluar trial. And then untuk MC theta dengan ML, tengok kepada tujuan. Okay, apa tujuan, orang kata apa, tujuan soalan lah. Okay, tujuan soalan tu sama ada nak tukar suhu ataupun soalan tu nak tukar state. Okay, tukar suhu ke tukar state. Kalau dia tukar suhu, MC theta. Kalau dia tukar state, baru pakai ML. And then last kali adalah 3 hukum gas. So tolong ingat kita ada 3 hukum gas. Kalau Boyle's law PV, Charles law VT, pressure law PT. So 2 law yang selalu dia bagi untuk korang terperangkap adalah pressure dengan Charles. Jangan lupa tukar suhu kepada Kelvin. Okay, jangan lupa tukar suhu kepada Kelvin. Alright. Okay. So ada soalan terakhir yang korang nak tanya? Sekejap, cikgu tak nampak chat. Sekejap cikgu tak nampak korang punya chat. Chatting. Okay. Alright. Okay. So buka chatting. Okay. Alright. Cikgu ada ke send soalan, cikgu ada send soalan tu dalam email ke? Ada. Cikgu ada send soalan pasir tadi, dua set. Maknanya 2005 sampai 2012 yang memang korang takkan jumpa dekat kedai. And cikgu send juga yang 2012 sampai 2018. So cikgu send tu semua by topic. Okay, berdasarkan bab by bab lah. Macam kita cover. So itu untuk hari ni. Esok kita akan pergi ke bab yang paling ramai orang suka. Light, cahaya. Okay, so kita akan pergi ke cahaya. And then baru kita start form 5 lah, Isnin sampai Jumaat. Wave, electric, electromagnet, electronic and radioactive. So kita akan cover tu next week.
Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, so thank you semua yang join, 13 orang, Adam, Amal, Faris, Fariznil, Hajar, Hasina, Husna, Lisa, Mirul, Syakira, Sufian Suhaimi. Oh, gila lah. Sufian Suhaimi pun ada kat kelas cikgu. Lain level ni. Zulaika. Okay, so jumpa korang esok hopefully kalau korang join. And that's all for today. Selamat berehat and selamat belajar. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye cikgu. Bye-bye. Bye Syakira.